Adakah korang tahu bagaimana cara nak pakai earplug ni? Macam ni cara dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Terima kasih sebab support aku dan subscribe channel aku. Kepada korang yang masih belum lagi subscribe channel aku, korang boleh tekan button subscribe dekat bawah tu sebagai tanda korang support dan sokong aku. Ini adalah hari keempat bagi Minggu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Semalam aku dah cerita tentang PPE, Personal Protective Equipment, ataupun bahasa Melayu dia KPD, Kelengkapan Perlindungan Diri. Jadi hari ni aku nak cerita dengan korang 5 step ataupun 5 step bahasa Melayu apa benda ataupun 5 langkah memberikan kelengkapan perlindungan diri kepada pekerja. Okey, so yang pertama, bagi PPE kepada pekerja. So adakah bagi saja kepada pekerja? Tidak. Jadi kalau nak bagi PPE ni, kau kenalah ada buat pemilihan terlebih dahulu. Okey, kau kena pilih adakah PPE ini bersesuaian dengan kerja tersebut. Adakah kerja tersebut sememangnya memerlukan PPE ataupun tidak. Ataupun macam aku bagi tahu semalam, adakah langkah-langkah lain boleh diambil terlebih dahulu sebelum kau nak bagi PPE. Andai kata memang langkah-langkah lain tidak boleh mengurangkan risiko ataupun bahaya yang ada kepada pekerja yang bekerja dengan kerja tersebut, kau bagi PPE, kau buat pemilihan PPE yang bersesuaian. Kena ingat, setiap individu ada mempunyai keperluan fisiologi yang berbeza antara satu individu dengan individu yang lain. Kena pilih mengikut kesesuaian yang ada. Kena pilih ikut jenis yang ada. Contoh, aku bagi contoh apa dia? Safety shoes. So safety shoes ada jenis-jenis dia tertentu. Ada safety shoes yang dia ada besi dekat depan saja. Tetapi ada juga safety shoes yang ada besi dekat dia punya tapak kaki, which is yang biasanya digunakan di tapak pembinaan lah, untuk mengelakkan bahaya tajam kena dekat kasut. Kena tengok keadaan kerja apa yang hendak dibuat, adakah bersesuaian ataupun tidak dengan PPE yang hendak diberikan kepada pekerja yang bekerja dengan kerja tersebut. So itu yang pertama, bagi PPE, buat perkara-perkara yang tadi tu, so bagi kepada pekerja. Perkara yang kedua, apa yang nak kena buat? Record. Kena ingat benda ni. Record apa yang kena ada? Bukan record pembelian sahaja, tapi kau kena ada record pemberian. Pembelian ni tak kira lah korang beli PPE tu RM10, RM100, RM1000, RM10,000. Rekod pembelian saja tidak mencukupi. Okey, engkau kena ada rekod pemberian. Kau bagi dekat pekerja kau. Okey, contoh apa dia? Biasa nama yang aku selalu guna, Ali Abu Ahmad. Engkau bagi apa? Bagi topi keselamatan, safety shoes, bagi Google contoh dia. Suruh diorang tanda PPE apa yang telah diberikan, kemudian mungkin tanda tangan sikit dekat hujung. Ada rekod pemberian kepada pekerja dan dia ada penerimaan daripada pihak pekerja. Ini penting, rekod pemberian kena ada. Sebagai apa? Sebagai langkah untuk menunjukkan sebagai majikan engkau telah pun menyediakan PPE kepada pekerja. Okey, itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga. Apa dia langkah yang ketiga? Latihan. Kena bagi latihan kepada pekerja. Contoh dia adalah bagaimana menggunakan peralatan perlindungan diri. Kau tak boleh nak anggap semua orang tahu macam mana nak pakai PPE dengan betul. Contoh, aku tunjuk dekat korang. Apa yang aku ada hari ni adalah earplug. Okey, aku ada earplug. Sebenarnya korang tahu tak cara macam mana nak pakai earplug? Aku buka kejap. Okey, ini dia earplug yang aku ada untuk ditunjukkan contoh kepada korang. So aku buka dulu. Nak buka tali dia ni kejap. Okey, so ini earplug yang ada So adakah korang tahu bagaimana cara nak pakai earplug ni? Macam ni cara dia. Kena picit ni, kemudian masukkan ke dalam telinga. Ini dia cara pemakaian earplug yang salah. Okey, ini adalah cara yang salah sebenarnya. Bagaimana cara pemakaian earplug yang betul? Okey, kena picit-picit. Kemudian dah picit-picit kan?
Tangan kiri, ini adalah tangan kiri aku. Tarik telinga kanan dan masukkan. Okey, masukkan. Kemudian tangan kanan, tarik telinga kiri dan masukkan. Adakah sebelum ni korang memang tahu ini cara pemakaian earplug dengan betul? Korang tak boleh nak anggap semua orang tahu cara nak pakai earplug. Sebenarnya cara nak pakai earplug ni senang je. Bila kau beli earplug, dia dah ada tulis dah. Okey, dekat sini cara dia. Memang dah dekat gambar pun dia dah ada tulis macam mana cara nak pakai earplug dengan betul. Tapi tak boleh lah kau bagi earplug ni dah terus nah, pakailah earplug ni. Pandai-pandailah korang. Tidak boleh macam tu. Kena ajar macam mana nak pakai earplug. So, kena bagi latihan. Itu contoh earplug. Okey? Walaupun benda yang lain. Contoh safety helmet. Ajar kumpul pekerja. Ini cara pakai safety helmet. Kena ada tali. Kena pastikan tali tersebut dipakai. Tali dekat safety helmet. Cara pakai harness. Bagi latihan kepada pekerja korang. Bagaimana menggunakan peralatan perlindungan diri dengan betul. Dan supaya dorang tak salah guna PPE yang ada. Itu perkara yang ketiga. Jangan lupa masa bagi latihan, ambil gambar sebagai bukti latihan korang ada buat. Perkara yang keempat, langkah-langkah memberikan peralatan perlindungan diri kepada pekerja adalah melakukan penyeliaan. Selia, korang tengok, korang supervise adakah pekerja korang pakai PPE ataupun tidak. Kalau tak pakai PPE, mungkin korang boleh tegur, mungkin boleh bagi amaran kepada pekerja. Bagi tahu dengan diorang hendaklah pakai PPE yang telah dibekalkan oleh majikan. Tapi kena ingat, penyeliaan tidak semestinya bila kau buat penyeliaan diorang tak pakai PPE kau kena hukum. Why not korang tukar pendekatan? Contoh dia, apabila korang buat penyeliaan, ada pekerja yang memang dia menggunakan peralatan perlindungan diri, sentiasa pakai PPE dengan betul, sentiasa patuh kepada penggunaan peralatan perlindungan diri. Why not kau bagi penghargaan kepada mereka? Bagilah penghargaan kepada pekerja-pekerja yang menggunakan peralatan perlindungan diri dengan betul. So, itu perkara yang keempat. Perkara yang kelima, langkah yang kelima adalah langkah yang terakhir, iaitu ulang semula. Which is ulang semula tu macam mana? Bila kau bagi PPE, kena buat record. Kalau kau nak beli PPE baru, kau kena tengok adakah PPE itu bersesuaian. Contoh dia, adakah dia ada dodge sirip ataupun tidak, adakah PPE itu memang diperlukan ataupun tidak. Dan kalau kau bagi, kau kena record semula, kena bagi latihan, kena buat penyeliaan, dan itulah dia ulang semula. Jadi itu adalah 5 langkah memberikan peralatan perlindungan diri kepada pekerja. Kalau korang rasa video aku ini bermanfaat, bolehlah korang share kepada rakan-rakan ataupun kenalan korang. Dan anda kata kalau korang ada sebarang komen, korang bolehlah komen di bawah. So, itu saja daripada aku hari ini. Nantikan video terakhir aku besok pukul 7 pagi. Cara aku, cara kau, cara kita. Assalamualaikum. Bye-bye.